سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوي ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. Sudah jemaah muslimin muslimat, para pelajar yang dirahmati Allah. Baik, malam ini kita sambung pengajian hadis kita. Dan kita minggu lepas baca bab baru, iaitu bab tahrimi an-nazari ila al-mar'atil ajnabiyyati wal amradil hasani li ghairi hajatin syar'iyyah. Bab pada menyatakan haramnya melihat kepada perempuan ajnabi ataupun perempuan asing, dan juga kepada budak lelaki yang comel tanpa sebab yang syar'i. Jadi sekarang kita dah tengah mengaji dalam hadis, mengaji hadis kita ni bab yang berkait dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Taala. Jadi apa ni, kita masuk minggu lepas, salah satu perkara haram ialah zina atau dosa besar ialah berzina. Kerana hubungan lelaki puan ni Allah Taala ajar supaya kita dalam Islam ni apa ni tak boleh kita panggil campur gaul bebas. Maknanya agama Islam lah agama yang paling ketat disiplin dia, supaya tidak berlaku fitnah kerosakan. Dan hubungan gaul bebas ni menyebabkan kita panggil hilang salah satu daripada kemuliaan manusia. Manusia ni mulia kerana ada maruah. Natal dia tak ada maruah. Jadi tak ada manusia kecuali dia akan jaga maruah masing-masing. Jadi salah satu maruah ni ialah kita panggil keturunan, jaga keturunan. Keturunan dia masing-masing ni tahu turunan siapa dia, anak siapa, mak siapa. Tidak pun lembu. Tak, kita nak pergi beli lembu, nak pergi beli kambing, kita tak tanya lembu ni mak dia siapa, anak dia siapa. Kita tak tanya. Kenapa? Dia lah nak beranak pinak. Ada anak siapa, nama lagi lembu, nama lagi kambing. Tapi orang, kalau kita nak buat isteri, nak buat natu, kita akan tanya. Ada dia ni pok dia siapa, anak dia siapa, pok dia ni lagu mana, perang tu ni dia lagu mana. Kita tanya cukup dekat. Kenapa? Kerana dia berkait dengan maruah. Jadi macam mana nak jaga maruah manusia kalau hubungan gaul bebas antara lelaki puan ni menyebabkan zina. Zina ni maknanya hubungan kita panggil luar perkahwinan, berlaku jima setubuh lelaki puan tak tanpa kita panggil tanpa hubungan perkahwinan yang dibenarkan oleh syarak. Jadi dengan sebab kita panggil gaul bebas ni menyebabkan zina, dan zina ni kita panggil buruk dia, tak boleh nak kawal, termasuklah boleh anak luar nikah. Maka Allah Taala waktu agama Islam, di antara hukum hakim hak turun, Allah Taala menetapkan bahawa di antara dosa besar yang kita panggil kalau buat ni Tuhan tak ampun dosa kecuali taubat sungguh-sungguh, ialah kita panggil zina. Oleh kerana zina ni kita panggil tak ada orang nak berzina lelaki puan ni kecuali teruk sangat perangai. Ada dorongan, kita panggil dorongan nafsu ni kuat,
Maka belum sampai situ tu Allah Ta'ala sekat. Sekat jangan sampai manusia ni hilang akal. Bila dia nak sangat hilang maruah diri. Orang puan orang lelaki sama. Bila dia nak didorong oleh nafsu kuat, dia sanggup zina, walaupun kita panggil dia tahu dah barang ni salah, agama pun salah, maruah kehidupan ahli keluarga pun salah. Jadi nak sebelum sampai situ tu Allah Ta'ala sekat. Sekat jalan-jalan yang menuju pada zina. Jadi hak kita nak ngaji ni ialah haram, bukan haram zina, haram buat mukaddimah zina. Kita akan tengok. Dia sebut sini, Imam Nawawi kita sebut antara hak mukaddimah zina ni ialah tengok, melihat dengan mata. Mata ni salah satu benda haram hak kita panggil dosa mata, ialah melihat kepada orang puan hak tak ada kaitan hubungan kekeluargaan yang dibenarkan. Mak, adik-beradik puan, anak dara, mak dara. Tengok pada perempuan tanpa sebab, tanpa izin syarak, pun salah. Apatah lagi tengok pada aurat dia. Tengok pada aurat dia, tak salah berlaku. Kita akan tengok. Ya, kita baca dah ayat apa ni Imam Nawawi ni dia yang keduanya Imam Nawawi juga bawa, walaupun tak ada dalam hadis bawah ni. Antara termasuk dalam hukum orang Tino ialah budak lelaki kita panggil muka comel. Ada muka comel. Ada jenis perangai orang lelaki dia suka juga tengok dan kita panggil tengok boleh menyebabkan naik nafsu. Ini dia panggil amrad, juga diharamkan. Kita sebut dah lebih kurang hukum. Ada setengah ulama dia kira haram tu. Kalau budak tu comel, jangan tengok. Ada setengah ulama kata tak apa selagi mana tidak membawa pada fitnah. Setengah orang lelaki tak ada gapo, tengok budak comel tapi tidak datang apa-apa kerana kita panggil tidak nafsu dia. Tak apa. Itu lebih apa ni dia bawa. Imam Nawawi masuk amrad ni dalam bab tengok perempuan ajnabi, perempuan asing. Tak tidak mahram kita panggil. Ayat Quran kita baca ni dari surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ayat jelas. Kul, hai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, beritahu orang mukmin, sahabat-sahabatmu yang beriman pada Allah dan Rasul, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka merendahkan pandangan mata mereka. Maksud merendahkan pandangan, hendaklah mereka alih pandangan mata mereka daripada melihat benda yang Allah Ta'ala larang. Salah satunya ialah kita panggil apa? Perempuan. Termasuklah kita panggil antaranya hak kita baca hak Quran sebut, Nabi sebut ialah kita masuk rumah orang, mata kita kita panggil apa? Duk tengok kepah dalam rumah. Ada kita wisalah di rumah, nampak nyelo terbuka, kopi tu terbuka, kita duk nak. Tu tak mari lagi kita duk naklah ke dalam. Tu pun haram. Walaupun kita tengok tak ada orang, tapi dia panggil rumah ni ibarat pakaian. Ibarat rumah, dalam rumah ni, kayak tuan rumah ni dia boleh buka aurat. Isteri, anak-anak kita boleh tak pakai tudung, boleh pakai cara pakai dalam rumah dah. Anak beranak. Tiba-tiba ada lubang nyala kopi tu terbuka, kita gendak tengok. Tu pun haram, sama ada nampak ataupun tak nampak. Larangan. Tiap kita masuk rumah, tuan rumah masuk, pergi kat ruang tamu. Kita tengok pintu ala kedalai terbuka, kita pergi jenguk tengok. Pun kita panggil termasuk dalam perkara haram. Hak kita panggil larang, dosa mata kita panggil. So, wa qala ta'ala innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini kita baca dah. Sesungguhnya telinga, mata ataupun pendengaranmu melalui telinga, penglihatanmu melalui mata, dan juga hatimu, semua hak memikir ni akan ditanya oleh Allah Ta'ala berlaku. Maknanya masing-masing semua anggota tubuh kita ni akan disoal balik oleh Allah Ta'ala. Nikmat hak Tuhan beri itu muat gapo. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala Tuhan yang Maha tahu khianat mata, khianat pandangan mata kita. Mata kita duk lilak-lilak tengok ni, orang lain tak tahu. Tak tanya orang tak perasan, kita lah tengok ada ke benar haram. Tanya orang perasan, kita pun buat tunjuk baik.
Seolah kita tak tengok. Itu kita panggil khianat mata. Khianat mata ni tak apalah orang tak tengok, tapi Allah Ta'ala Maha tengok. Bahkan wa ma tukhfis sudur, dan segala apa hak tersembunyi dalam hati masing-masing. Perkara-perkara jahat ada hak mesti perkara jahat hak berlaku luar ni mari ikut hati dulu. Orang nak zina, orang nak buat benda haram, nak curi, nak gapo, dia start dengan hati. Ada start dengan hati. Aku nak curi, aku nak buat apa, aku nak khianat, aku nak menipu. Semua ni belum jadi menipu khianat ni, hati dulu duduk tekan. Bagi tu bagi dosa dah. Allah Taala kata, hak tu semua ni aku akan tanya belaka kalau mu tak taubat. Pada Allah Taala. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah Taala, sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, labil mirsad, sentiasa dalam keadaan memerhati semua perbuatan manusia. Ini ayat-ayat dalam Quran yang Imam Nawawi bawa sebagai mukaddimah. Baik, malam ni kita baca hadis. Ayat pertama hadis daripada Bukhari Muslim. Yang kita baca ni riwayat Muslim. Ini hadisnya hadis sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Abu Hurairah riwayat daripada Nabi. Nabi bersabda, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Telah ditulis, maknanya Allah Taala telah tulis dah atas setiap anak Adam bahagia dia daripada zina. Mudrikun zalika, dia kok mana pun akan laku ke zina tersebut, tak dapat tidak. Mana zina ni, kata kita panggil dosa zina ni, tak ada orang tak buat. Nabi kata, kena ingat wahai anak Adam, semua mu ni tolak Nabi lah. Ada tolak Nabi hak Allah Ta'ala jaga. Semua manusia ni ada berlaku dosa zina, tak dapat tidak. Cara Nabi sebut ni kan, para sahabat bila dengar ni terkejut lah. Kita pun terkejut. Mana kalau tak mengaji lagi, zina kok mana? Nabi kata tak, semua mu ni ada dia masing-masing dosa zina. Maka Nabi pun jelas. Nabi sebut gini ni nak tarik perhatian sahabat. Masing-masing ngangguk zina kok mana, aku tak aja zina. Ada hak mana sahabat tak? Kita panggil hak selamat pada zaman jahiliah dulu. Maka Nabi kata, al-ainani zinahuman nazaru. Dua butir mata hak tubuhmu ni, dua butir mata ni zina dia ialah melihat. Maknanya Nabi besar maksud zina kan? Barulah sahabat tahu. Bila ayat pertama Nabi kata, matamu tu zina. Lagu mana? Zina ni dengan melihat. Maknanya Nabi sebut zina sini tidak zina dengan kita panggil kemaluan, kita alat kemaluan. Hak kita faham zina ni kemaluan, temu kemaluan lah, laki puas. Tapi Nabi syarah sini, Nabi ayat bahawa dak mata pun zina. Lagu mana mata zina? Dia melihat pada benda halal. Wal udhunani zinahu malistima'. Begitu juga dengan dua butir telingamu. Sepasal telingamu ni ada juga zina. Zina kedua-duanya adalah mendengar. Mendengar suara puan, mendengar perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Mana fitnah. Macam kita sebut orang tina, sebab itulah kerajaan Kelantan ni antara larangan hiburan ialah orang tina tak boleh nyanyi atas petah kecuali sama-sama dia. Kenapa? Kerana dua perkara. Kerana nyanyian ni, walaupun nyanyian ni ulama kita sebut ada hak boleh, ada hak tak boleh, tapi sekat awal-awal supaya orang puan kalau dia nyanyi, salah satunya suara dia. Yang kedua hak besar lagi ialah lenguk tubuh dia. Tubuh dia sendiri tu tidak untuk dipertontonkan. Bila naik atas petah kat, takkan orang nak kejam mata. Ada. Jadi dari sudut kita panggil kerajaan negeri Kelantan, bila kita Islam meretah ni, kita buat bahawa nak beribu-beribu lah orang puan nak menyanyi, nak menasyid boleh berlaku, tapi jangan menyebabkan fitnah. Salah satunya orang lelaki memandai. Dia orang nyanyi mesti, mana ada orang nyanyi alik tabir, ada nyanyi sekali dengan tubuh-tubuh dia mari duduk depan. Jadi kita panggil apa? Mata betul juga dengan telinga.
Dengar suara perempuan kecek, benda-benda ngaruh, kita panggil benda-benda hak boleh menjolok nafsu, juga menyebabkan Nabi kata dosa. Dosa kenapa? Kerana telinga duk dengar benda haram. Wal lisanu zinahul kalam. Begitu juga dengan lidah. Lidah pun dosa, ada juga dosa zina. Maknanya hak lidah kecek ni ada macam-macam jenis dosa lah lidah ni. Kalau kita ngaji dah bawah ni, nombor satu ngopak lah. Ada ngopak, fitnah orang, duk ngacung, duk bawa kita panggil apa? Macam-macam lah. Dosa lidah ni banyak kan. Salah satu dosa lidah ialah kecek dengar orang puan. Orang puan kecek kita dengar, dan kita pun kecek dengan bahasa-bahasa yang menaikkan nafsu. Kait dengan sama ada kecek dengan orang puan ataupun kecek orang puan yang diharamkan. Duk kecek bagi-bagi, kita panggil bagi-bagi rahsia kait dengan aurat wanita dan sebagainya. Wal yadu zina hal batshu. Tangan juga ada zina. Ada Nabi kata tangan ni zina dia ialah al batshu. Al batshu maknanya pegang dengan kerah, pegang dengan kuat. Pegang dengan kuat ni maknanya pegang bagi haram lah, pegang hak puas, pegang orang puas dengan kuat. Tapi dalam adakah pegang hak tidak kuat tak zina juga dalam hadis lain. Dalam hadis ni sebut al-batshu. Al-batshu maknanya pegang dengan kuat. Sama ada kita pegang peluk orang puan ni. Tapi dalam hadis lain, salah satu Nabi sebut apa ni, wal yadu zinaha al-lamsu. Zina tangan ialah setuh. Jadi dua-dua kapur. Maknanya kalau dosa orang lelaki, orang puan ni ialah dia setuh ajnabi. Dia setuh orang puan dosa. Sebab tu larangnya apa ni, bersalah ni. Walaupun ada khilaf bab salat ni, tapi banyak ke ulama jumhurnya wayak bahawa salat dengan wanita ni haram. Haram. Kenapa? Kerana dia termasuk al-lamsu, termasuk dalam bab setuh. Nabi tak pernah setuh apa ni wanita ajnabi. Wal rijlu zina hal khuta. Dia kaki pun zina juga. Kaki zina dia ialah jalan. Jalan gimana? Pergi nak buat maksiat dengan orang puan. Maka perbuatan jalan tu pun dia panggil mukaddimah belakang ni. Ada mata mukaddimah zina, kaki mukaddimah zina, tangan mukaddimah zina, lidah hok kecek pun mukaddimah zina. Wal qalbu yahwi wa yatamanna. Begitu juga dengan hati, ataupun kita panggil apa? Hati kita lah jatuh. Maksud dia hati yahwi. Yahwi maknanya berhawa nafsu, wa yatamanna dia berangan-angan nak buat benda jahat. Ada. Kita tengok orang tina lawa kan, macam-macam kita panggil mari dalam hati kita, dalam kepala kita nak buat benda tu haram, tapi kita duk main nak buat. Benda tu kita panggil dosa walaupun kita tak buat. Semua tu bau dia panggil mukaddimah. Jadi zina hak Nabi sebut ni bukan zina hakiki. Dia panggil zina majazi. Zina hak kita panggil kiasan ke gapo bahasa Melayu. Tidak hak sebenar. Tapi dia tak, Nabi peluah maksud zina, iaitu Allah Ta'ala juga mengharamkan ke atas kita umat Islam bukan setakat zina, bukan jalan-jalan menuju zina pun kena tutup juga. Dosa Nabi kata. Wa yusaddiqu dzalika al-farju aw yukadzibuhu. Nabi kata patus zina, perbuatan haram ni hak menuju zina ni ujung dia lagu mana? Dia kata ujung dia bergantung pada faraj, bergantung pada kemaluan masing-masing. Ada alat kemaluan itulah hak laki hak puan yang akan membenarkan ataupun membohongi. Kita tengok orang puan rasa nak, kan rasa nafsu ni nak. Kita pun jadi kita duk tengok berzina dengan mata. Tiba-tiba ada gantung atas iaitu zina hakiki. Bergantung atas kemaluan mu lah yang membenarkan dak. Nabi nak ayatnya, kalau mu tak jaga, kalau mu tak kerak awal, dia gigi akhir sekali daripada tangan, daripada mata, daripada telinga, dia rapak siapa ke kemaluan kita sendiri. Zina. Atas tu lah sama ada mukaddimah tadi membenarkan mukaddimah tu dengan cara muzina ataupun membohongi. Maknanya kita gigi siapa masa disekat oleh takwa. Hati kata tak boleh ni Tuhan larang. Break. Break tu akan menentukan benar ke dok zina aku sebut tadi kan Nabi kata. Kita panggil zina majazi sana.
Jadi, ulama kita dia bahas ini. Jadi dia kata ini maksud dia, bahasa sebenarnya kita, beza di antara zina hakiki dengan zina majazi. Zina hak sebenar dengan zina hak Nabi sebut ni. Beza dia dari sudut dosanya, hak tu dosa besar, hak ni dosa kecil. Dosa kecil ni kita ngaji dah kan. Mana dosa besar ni buat sekali pun dia kira barang ni barang Tuhan marah. Dosa besar hak Tuhan sebut dalam Quran, Nabi sebut jelas dalam hadis. Dan cara nak hapus dia, belum pada mati ni kena taubat cepat-cepat. Sekali pun, buat sekali je. Tuhan tidak kata nanti 2-3 kali. Buat sekali pun Tuhan marah dah. Masuk makan riba. Hamba baru sekali baru makan riba. Orang lain tiap hari. Orang lain tiap tahun buta. Hamba sekali baru. Tak kira lah sekali 10 kali pun dia dosa besar. Ada. Makan rasuah pun sama, dosa besar. Makan daging ada daging babi ke daging tak sembelih, semua dosa besar. Kena buat, kena taubat. Hak ni asal lagi dosa kecil. Dosa kecil ni dosa kita panggil dia boleh dihapuskan. Dosa kecil ni kalau kita buat, dia boleh dihapuskan dengan cara kita istighfar. Dengan cara kita ni semaya, bersedekah dan sebagainya. Dengan syarat dalam istighfar sedekah kita ni kita menyesal hak kita buat. Kita panggil kita menyesal. Dan dosa kecil ni banyak hak Nabi sebut dalam hadis. Dan dia bersifat muqaddimah lebih kurang. Dia bersifat muqaddimah kepada barang hak lebih besar. Yang keduanya dia ni tak boleh nak elok dalam hidup kita kan. Kerana hidup kita ni hidup dengan nafsu. Hidup dengan nafsu. Kadang-kadang dia berlaku dalam harian. Terutama sekali masalah hubungan kita dengan lelaki puan. Kita berkecek. Kadang-kadang salah kecek kasar depan saya. Kadang-kadang kecek nyekik. Tak tiri hati saya. Kita tidak sengaja, tapi kadang-kadang mari nak marah juga. Tubik mulut kita ni macam-macam. Jadi bagi tu kita nak elok, janji nak elok tapi tak boleh. Kenapa? Kerana berkait dengan nafsu hak bagi segera. Kita panggil terlepas cakap. Ada telinga, kadang-kadang kita jaga dah telinga kita, tapi sekali bunyi orang kecek benda rahsia kat seronok dengar. Lepas tu baru mari mikir salah. Tapi benda buat dah. Jadi kita panggil bagi-bagi lagu ni bagi tak dapat tidak. Dalam bahasa lain dia panggil, dalam bahasa Quran dia panggil al-lamam. Ulama dia buat mudah, dia kata dosa besar, dosa kecil. Dalam Quran dia panggil al-lamam. Alladhina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahisha illa al-lamam. Allah Taala dia sebut dalam ayat ni sifat orang mukmin. Orang mukmin ni orang yang Allah Taala sayang, iaitu dia ni mengelak diri daripada buat dosa-dosa besar, kabairul ithmi, dosa-dosa besar-besar, wal fawahish, dan kita panggil bagi-bagi buruk, bagi kejahatan yang Allah Taala sebut dalam Quran. Illa lamam, kecuali buat juga benda hak al-lamam, hak halu-halu, hak kecil-kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, Tuhan ni luah pengampunan dia. Da in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalumu, kata Allah Taala, hai orang mukmin, kalumu boleh elok dirimu daripada buat benda-benda dosa-dosa besar. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, kalumu boleh elok dosa-dosa besar hak mung dilarang, nukaffir ankum sayiatikum, pasti kami akan tutup habis, kami akan hapus dosa-dosamu hak tidak dosa besar tadi. Itu ayat-ayat Quran hak di sana. Jadi ulama tafsir kata hak Nabi sebut dalam hadis ni berkait dengan zina ni, zina mata, zina telinga ni adalah dosa al-lamam, iaitu dosa hak kita nak elok tapi kadang-kadang tak boleh nak elok kerana berlaku depan mata. Termasuklah tengok orang puan ialah kita bila kita dengar hukum Tuhan marah dosa ni kat taksil, tapi kadang-kadang mari ke depan tahu dah sekat tengok pertama, tapi lepas tengok pertama nak tengok pula kedua, lepas tu tiga, dia dosa. Jadi hak barang lagu ni kalau kita buat tak tahu, Tuhan tak apa dosa, kecuali ada wah menyesal. Kita melalui semaya, kita semaya sunat, apatah lagi semaya 5 waktu.
Sebab itulah kita orang mukmin ni diminta jaga Nabi minta jaga 5 waktu sungguh-sungguh. Kerana 5 waktu ni bagi nyuci dosa sungguh-sungguh. Pertama kena jaga. Yang kedua semaya hak 5 waktu ni kena semaya nyungguhlah. Semaya dengan khusyuk kita panggil. Supaya cukup dah 5 waktu ni menjadi penghapus paling berkesan. Kalau kita panggil sabun, jadi sabun sungguh-sungguh, sabun hak mahal sekali kita panggil. Sekali mandi dengan sabun tu tak kira bersih lalu tubuh. Begitu sifat semaya tu lagu tu. Ni cara tafsir, cara Amos sebut ni lebih beginilah pandangan para ulama kita. Tapi orang hak jenis memandang hak jenis jahil, dia ambil hadis ni. Dia ambil hadis ni, dia kata pokok ni lah, pokok ustaz-ustaz jenis otak liberal, hak jenis otak. Kita panggil tafsir sendiri. Dia kata maknanya hak ni tak apa, Tuhan apa dosa. Jangan zina sudah. Nak buat, nak setuh orang tina ni boleh. Dia dipanggil dosa kecil, dia Tuhan apa bila-bila masa. Dia pandai mudah, dia pusing kat tu. Dia kira dia letak boleh dulu. Kenapa? Kerana Tuhan janji dah nak apa. Ulama kita kata tidak pasal tu dosa ni. Barang makruh pun tak boleh buat dah. Apatah lagi dosa. Barang makruh bunyi kata Tuhan tak suka tu, Nabi sebut jangan buat. Apatah lagi kita panggil dosa kecil. Hak ni khusus untuk orang mukmin. Hak Tuhan apa ni ialah orang mukmin hak berusaha nak elok. Hak macam tafsir saat ni dia tak ada usaha dah. Dia kira Tuhan apa boleh tengok. Boleh tengok, boleh dengar, boleh menari, boleh menyanyi orang tina apa. Kerana apa? Kerana hak ni tak masuk zina lagi. Jadi hak ni Tuhan janji nak apa. Orang hak pasal ni kita panggil ajaran sesat. Hak ulama kita tafsir ialah ini hanya untuk orang mukmin hak memang nak elok. Kalau boleh elok dia nak elok, cuma tak mampu nak elok kerana kehidupan. Kerana nafsu dia kuat ke, kerana dia duduk dalam dunia penuh fitnah. Kiri kanan dia ni orang tina tak tahu aurat belaka. Payah bagi dia nak elok. Tapi hati dia tu nyesal semua. Orang hak lagu ni hak baru Tuhan. Kita panggil apa? Allah Taala sebut. Tuhan wasi'ul maghfirah. Allah Taala ni maha luas pengampunnya dia. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Baik, hadis kedua, hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat besar Nabi. Hak ni pun riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Dia kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, iyyakum wal julusa fit turuqat. Qalu ya Rasulullah ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Nabi sebut iyyakum, jaga-jagalah mu wahai sahabat aku, hai orang mukmin, wal julusa fit turuqat, daripada duduk-duduk di tepi-tepi jalan. Tepi jalan ni kita kat duduk wakah lah. Duduk wakah lah kita orang Melayu ni dah. Mana tempat tepi jalan. Kalau mula hayah ni, abang ingat dia besar. Jangan duduk budak-budak tahfiz, budak-budak ni duduk depan jalan nak masuk ni lah, depan kedai Ustaz ni Rahim tu, duduk main kat tepi tu. Dia besar. Jangan budak-budak duduk atas pasu bunga tu. Sebab tu lalu Kenapa? Kerana Nabi larihan ni lah. Kita tengok lagu mana. Kenapa Nabi kata apa? Nabi kita kata iyyakum, jaga-jagamu daripada duduk tepi jalan. Maknanya duduk buat tepi jalan. Qalu ya Rasulullah. Jadi bila sahabat Nabi lari, sahabat nengung. Semua ulama kata sahabat faham bahawa Nabi lari ni bukan lari haram, bukan lari kata jangan maksud haram, larangnya, tapi Nabi pesan sebagai targhib, sebagai peringatan. Nak elok daripada buat benda tak molek, Nabi kata tak payah duduk las situ, duduk main tepi jalan tak molek. Jadi sahabat ni payuh, payuh pasal nak buat man tak buat ni kena pergi di rumah, buat dalam rumah. Kalau Nabi tak pergi tepi jalan kan, tak pergi wakah ni kan, buat tepi rumah, buat dalam rumah. Tak tokai hari-hari nak pergi jalan rumah saya, ataupun saya mari rumah kita, ataupun dalam masjid, tempat masjid ni bukan tempat buat, tempat sembahyang.
Jadi masa mana hok boleh ada ruai-ruai kosong bahasa balik kerja nak buang mana? Akhir sekali buat wakah lah. Wakah tepat-tepat kita panggil hok tak payah masuk rumah. Jadi sahabat kata, ya Rasulullah, malana min majalisina buddun. Wahai Rasulullah, tak nak lari dah daripada majlis tempat duduk kami ni. La malana buddun. Buddun maknanya la mafarra, la budda, la mafarra. La mahraba apa ni? Ya Rasul payah. Ya Rasul pas lagu mana payah nak. Kerana hok ni tempat kami dah. Tempat kami dah temu melepok tanya khabar. Kita ni tak ada wakah lah ni kedai kopi. Zaman itu nak jumpa kedai kopi. Payah zaman itu wakah lah. Zaman ni tak apa kita buat kedai kopi. Hukum kedai kopi pun ada juga. Kita tengok Nabi sebut gapo dia. Na tahaddatsu fiha, kami duduk dalam majlis mungkin gapo kami duduk tepi jalan ni mungkin awak masih apa kami kecek urusan harian kami, katanya sahabat. Jadi ulama kata setengah berpendapat bahawa hak ni Nabi apa ni arahan ni arahan sunat kita panggil. Kalau molek kan tak payah duduklah Nabi kata. Ataupun kita panggil duduk kat makruh. Tidak kata haram. Kenapa? Kerana kalau barang ni haram, sahabat tak canggah. Ni sahabat seolah-olah nak beki. Ada. Maknanya sahabat faham bahawa ni hanyalah nasihat Nabi, bukan sampai kat haram. Maka sahabat pun ayat bahawa Rasulullah agak payah. Nabi pun ayat agama Islam ni hak payah-payah Nabi apa ni agama Islam dia elok bagi-bagi payah. Jadi sahabat kata, ya Rasulullah, payah nak kalau kami tak duduk sini sebagai tempat duduk buah, maka hilanglah salah satu daripada maslahat kehidupan kami mesyuarat gapo. Takkan hari-hari nak mesyuarat dalam masjid, takkan hari-hari nak masuk rumah buah. Ni tempat kami. Maka Nabi pun faham. Nabi kata, Nabi faham maksud para sahabat. Qala, maka lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, iya apa ni? Faqala Rasulullah, lalu Nabi jawab, fa idza abaitum illal majlisah. Nabi kata, kalau apabila kamu abaitum, kamu enggan, maknanya bila kamu tak saya tinggal juga kecuali nak duduk juga. Maknanya apabila kamu enggan, maknanya bila kamu enggan dengar aku ayat ataupun tak mahu meninggalkan majlis tu, nak duduk juga, fa'atut tariqa haqqah, maka hendaklah kamu beri kepada jalan tersebut akeh hak-haknya. Mana kena bayar zakat lah. Mana gitu. Mana bayar hak. Jalan ni bila muduk situ ada hak jalan. Mu kena penunaikan hak dia. Kalau mu kita panggil kalau mu bayar zakat ni, kalau mu bayar maka tak apa. Kalau masalahnya aku takut, aku lari takut mu tak boleh nak bayar ya. Kita panggil. Tak boleh menunaikan hak jalan. Sahabat tanya, qalu wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah. Lalu sahabat tanya, dan apakah hak jalan? Apakah kewajipan duduk tepi jalan ya Rasulullah? Qala, lalu Nabi jawab, hak dia duduk tepi jalan ialah pertama ghaddul basari, mu kena tunduk mata. Mu kena menundukkan mata sebab jalan ni tempat semua orang lalu. Bila orang lalu ni laki puan, terutama puan lah, maka ada hukum dia. Ada. Iaitu hukum nombor satu mudah kat, jangan tengok aurat dia. Jangan tengok. Orang puan ni tubuh dia sendiri tu aurat dia. Ada. Tak patut lagi tengok aurat tubuh dia, dia tak pakai tu. Apa ni dia tak pakai apa? Dia tak pakai tudung molek. Tengok tu. Tak kebaca depan ni. Tengok pun tak boleh tengok 2-3 kali, kan? Tengok sekejap. Maknanya walaupun orang puan tu tutup aurat, larangan tu tak ada. Jangan tengok orang puan lama-lama. Jadi boleh kamu Nabi kata, seolah Nabi ayat, aku lari takut mu tak nak bayar zakat ya. Gapo dia zakat dia? Zakat dia ialah kalau orang puan lalu mu kena tunduk mata. Gerak ke? Mana gitu dah. Kalau gerak tak apa Nabi kata. Waqaful adha, dan mu kena sekat dirimu daripada buat benda yang menyakitkan orang lalu-lalu. Ada lalu rutin kat budak-budak kan. Salah, tak salah dosa. Mulut tu kan. Tak jawab salah dosa. Jadi hok puan lalu tu kat malu. Kita duk kaca dia, budak-budak lah.
Sama je hak jatuh hak tua pun perangai lagu tu kan. Kaful ada ataupun kita buat kena gapo-gapolah yang menyebabkan apa ni kita panggil apa ni laluan tu jadi tak selamat dengan sebab wujud kita ni. Kena ke gapo. Apa-apa benda yang menyakitkan. Waraddus salam. Dia salah satu ialah jawab salam. Jawab salam. Kita ngaji orang hak berjalan dengan orang duduk ni sunat orang jalan beri salam kan. Orang duduk jo jawab. Nak tukar pun boleh. Tapi kita panggil orang hak mari dulu. Orang duduk atas kenderaan beri salam pada orang duduk bawah. Orang tidak, orang menunggang unta ataupun orang naik kereta kena beri salam pada orang hak jalan. Jadi Nabi kata tengah jalan ni kan tempat orang lalu lalai. Dalam hidup orang mukmin ni bila lalu jumpa beri salam. Kalau mu jawab salam sesah bayar zakat kita panggil. Ataupun hak moleknya mu beri salam. Sebagai tanda kita ni duduk tepi jalan tidak mengganggu orang. Salah satu cara tak mengganggu ialah mengucapkan salam. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Dia buat perkara makruf, dia tegur bagi munkar. Kita duduk tengok manusia duduk main, kita panggil lalu-lalu ni ada benda makruf, ada kita kena suruh, dan ada benda hak tak molek kita kena larang. Jangan tengok saja bagi haram. Oleh kerana mu tengok, mu duduk tepi jalan, mu lah kena pergi sekat. Ada gapo-gapo. Kalau kita lengat kemalangan jalan raya, orang buai sapuh kuda, kita tengok saja sedekah buai sapuh ni kita panggil salah satu benda yang menyakitkan mata, menyakitkan kita panggil kehidupan. Dan benda ni ada. Ya semua ni kita kena kita panggil buat. Kita panggil termasuk dalam amal ma'ruf nahi munkar. Pak Nabi sebut, jaga mata, lidah kita, jawab salam. Dan anggota tubuh kita jangan buat perkara yang menyakitkan orang lalu lalang. Dan umumnya amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi hak kita nak sininya ialah hak mula-mula tu kan. Iaitu larang benda hak terlarang ialah kita tengok pada benda haram. Jadi antara tempat hak biasa tengok benda haram kat luar rumah kita lah. Pak orang lalu lalang ni. Lah ni advance lagi kita panggil dah. Orang tak duduk tepi jalan dah, dia ada tempat tengok orang. Nama dia di supermarket, mall kan. Wah, tempat sejuk sedap buah. Ada kedai kopi, ada tempat lepok situ. Lepas tu orang pakak mari. Dia jadi tempat berayu hari-hari. Jadi ada orang tu suka pergi di mall, pak beli belah apa? Boleh tengok orang ni. Boleh tengok orang, kan nak tengok orang jantan, tengok orang tin. Jadi tempat-tempat gitu Nabi kata benda-benda tak elok. Jadi kalau mu nak pergi juga, maka jaga mata. Ada. Kita nak pergi mana ni? Demo Kota Baru. Nama gapo lagi Tesco ko, Iron Mall ko gapo Kota Baru. Banyak tempat-tempat besar ni. Nak masuk boleh tapi kena jaga adab. Tak. Salah satunya ialah hak besar ialah jaga mata daripada tengok bagi haram. Boleh dua hadis yang berkait dengan dosa dosa mata. Wa an Abi Talhata Zaid bin Sahlin radhiyallahu anhu qala kunna qu'udan bil afniyati natahaddatsu fiha faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama alaina faqala ma lakum wa limajalis su'udat. Daripada hadis daripada sahabat nama Abu Talha Zaid bin Sahal. Sahabat nama Zaid bin Sahal. Dia kata, hadis ni riwayat Muslim. Kunna qu'udan bil afniyah. Kami ni duduk ramai-ramai bil afniyah di halaman. Maksud halaman sini ialah jalan, di jalan ni, di tepi jalan lah. Nabi sebut lepas tu. Natahaddatsu, kami duduk buat sama-sama kami. Faja'a, duduk tak lama Nabi pun sapa. Duduk tak lama kami tengok Nabi berjalan, faqama alaina, bila dia sapa tempat kami dia pun duduk cacah. Dia berhentilah Nabi tengok kami. Faqala, lalu Nabi bersabda, malakum wali majalisis su'udat. Ini rekah lah. Biasa sahabat jumpa Nabi ni kat, kita panggil pakak wisalah, suka Nabi mari. Lalu antara teguran Nabi tegur kepada dia kalimah pertama keluar daripada Rasulullah,
Lepas salam ni, malakum, bapa mu duduk di majlis-majlis tepi jalan ni. Ijtanibu majalis as-sudah. Hendaklah kamu jauhi daripada duduk-duduk di tepi-tepi jalan. Macam hadis tadi lah. Cuma dalam kita panggil dalam occasion, dalam peristiwa lain, hari lain. Sahabat kata, apa ni, Zaid kata kami duduk buat-buat, tiba-tiba Nabi mari. Bila Nabi mari, Nabi duduk caca depan kami. Nabi kata, apa duduk tepi jalan ni? Jangan duduk. Nabi kata, elokkan dirimu daripada duduk buat tepi jalan. Fakulna, lalu kami pun kata, innama qa'adna li ghairi ma ba'sin. Ya Rasulullah, kami duduk ni tak ada buat benar, tak ada buat masalah apa. Ada. Natadzakaru, qa'adna natadzakaru. Kami tak buat sebagai masalah, kami tak menyakitkan orang. Li ghairi ma ba'sin. Maknanya kami duduk ni ya Rasulullah, tak ada benda kami tidak buat dosa lah kita panggil. Bahkan kami duduk ni natadzakaru, kami bermuzakarah sama-sama kami. Saling pingat-pingat hak atas masjid, tepi jalan pun kami kecek benda-benda molek kita panggil. Wa natahaddath, kami buah hak urusan kami. Qala imma la fa'addu haqqaha. Jika sekiranya mu tak se berhenti juga, maknanya tak se ikut aku suruh supaya kamu elok daripada duk buat tepi jalan ni, maka tunaikanlah haknya. Nabi kata, tunaikanlah hak as-su'udat, hak jalan-jalan raya ni. Nabi pun sebut lalu, hak dia ialah ghaddul basari, merendahkan pandangan mata, waraddus salami, jawab salam, wa husnul kalami, dan kecek bagai-bagai baik. Kecek benda-benda molek. Jangan duk ngopak, jangan duk fitnah, jangan duk nyapu, jangan duk komen. Komen kan jalan raya ni kan, tengok orang ni kita komen gini, tengok orang ni komen gini, mudah kita tahu belaka kan. Jadi Nabi kata tak seduk, jaga mulut tu. Nombor satu mulut. Jaga mulut, jaga mata. Dia bagai-baik, orang wi salam kena jawab. Jawab sebagai tanda apa? Salam ni sebut ni lah, tanda kesejahteraan. Makna kita duduk tepi jalan, kita orang wi salam, kita jawab salam ni, makna selekai semoga selamat. Kami duduk nak buah hak kami, tak ada kaitan dengan mu. Ada salah, selamat, jalan ni selamat, kami tolong jaga. Amal makruf nahi munkar tepi jalan ni kita jaga. Baik, wa an Jaririn radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nazaril faj'ati faqala isrif basaraka, rawahu Muslim. Daripada Jarir, hadis riwayat Muslim, sahabat Nabi nama Jarir radhiyallahu anhu qala, kata dia, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nazaril faj'ah. Aku telah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkait dengan pandangan kita panggil apa? Pandangan tiba-tiba. Salah tengok. Bukan salah tengok dia mari. Mari kat tengok. Sama ada kita paling ataupun dia lalu ke depan mata kita tengok orang tina. Macam ni. Lagu mana aku ni bila Nabi duk mengajar kan, Nabi duk mengajar bahawa tengok orang tina ni haram, tengok orang tina haram. Jadi sahabat ni duk mikir dalam banyak-banyak kejadian, bila-bila tak tengok pun tengok juga. Kenapa? Kerana orang pergi lalu ke depan mata. Ada pandai. Zaman Nabi ni zaman hak payah dah. Ada zaman hak payah tengok orang pergi ni, kerana masing-masing jaga diri. Apatah lagi akhir zaman, pak kita zaman fitnah ni kat macam-macam. Lagi-lagilah orang tina ni kat tubik rumah kat nampak macam-macam. Jadi tak nak elok saat ni lah. Maka salah satu masalah berlaku pada Jarir ni ialah lagu mana dosa kau tengok orang tina hak jenis lah ni, tengok sekali, tengok kerana dia mai depan mata. Adakah sekali tengok tu dosa? Nabi kata isrif basaraka. Nabi kata palingkan matamu. Isrif maknanya mu kena paling mata. Kita panggil apa? Mata tengok ada lain. Jangan tengok. Ataupun maksud dia rendahkan matamu, jangan tengok kali apa ni, untuk kali kedua lah. Tengok, lepas tu buai selalu matamu, jangan duk tengok lagi. Kenapa? Maknanya Nabi kata pandangan pertama ni maksud dia tak dosa. Pandangan pertama ni adalah pandangan tak dapat tidak bagi kita, kerana kita tak mampu nak elok. Jadi bila mu tengok mula-mula tu boleh, lepas pada tu
kita duk tupu lagi dia tu jadi salah. Maka Nabi arah supaya kita palingkan muka kita ataupun mata kita daripada tengok pada aurat pada perempuan. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qala kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Maimunatu fa aqbala ibnu Ummi Maktumin wa dhalika ba'da an umirna bil hijabi fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajiba min fa qulna ya Rasulullah alaysa huwa a'ma la yubsiruna wa la ya'rifuna fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa amyawani antuma alastuma tubsirani rawahu Abu Dawud At-Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Baik, hadis daripada Ummu Salmah, dia kata zaujah Nabi, puan Rasulullah SAW, Ummul Mukminin. Dia kata satu kali aku duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama Nabi seorang lagi nama Maimunah. Dua orang isteri Nabi. Kami duduk dengan Rasulullah. Jadi fa aqbala ibnu Ummi Maktum. Duduk tak lama seorang sahabat nama Ibnu Ummi Maktum. Kita biasa dengar kan? Ni sahabat Nabi hak kita panggil hak buta, sahabat Nabi hak buta. Dia mari. Dia buta. Zalika ba'da an umirna bil hijab. Dan dia kata peristiwa ni berlaku selepas turun dua ayat supaya kami berhijab. Supaya kami ni tidak duduk bersama dengan orang lelaki, kena ada hijab. Ni kita panggil di rumah Nabi. Rumah Nabi ni adalah mula-mula belum tu ayat hijab ni pakai masuklah, dan isteri Nabi ni ada bersama, cuma tutup aurat lah. Tutup aurat, cuma duduk boleh pergi mari. Faqala Nabi, bila sahabat Nabi yang buta ni mari ziarah Nabi, Nabi kata ihtajiba min. Nabi kata pakam molek lah, dan jangan duduk bersama lah. Orang pergi masuk, kita panggil masuk, pergi masuk bilik, masuk pergi dapur, jangan duduk dua tamu ni. Kerana itu larangan hijab kan. Faqulna ya Rasulullah, lalu kami isteri Nabi ni bapa kena berhijabnya. Hak mari ni buta. Hak mari ni buta. Dia mana tengok kami. Lalu kami ni tanyalah Nabi, alaysa huwa a'ma ya Rasulullah, alaysa huwa a'ma. Wahai Rasulullah, tidakkah dia ni buta? Tidakkah dia ni buta? La yubsiruna, dia tak tengok kami, wala ya'rifuna, dia tak tengok kami. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun jawab, afa'am yawani antuma, tidakkah mung dua-dua orang ni Nabi jawab. Nabi kata mung royak dia ni buta. Nabi kata patut mung ni buta juga kah? Nabi tanya gitu. Nabi tidak kata tidak kamu tengok. Nabi buat ni dulu. Nabi kata mung kata dia buta. Apa mung dua orang ni buta juga kah? Maknanya apa? Maknanya tak apalah mungnya. Tak tutup aurat ni ataupun tak berhijab ni. Alastu ma tubsirani, tidak kamu tengok dia? Dia tak tengok pun, tapi mu tengok dia. Baik, larangan pada orang lelaki je kah? Kalau larangan juga pada orang perempuan. Jawab dia larangan dua-dua. Larangan berhijab ni orang perempuan kena duduk dalam dunia orang perempuan. Orang lelaki duduk dalam dunia orang lelaki. Dia tak boleh duduk tempat terbuka. Sekarang ni hak ni macam kita tengok orang lelaki dia lalu, kita pun tengok, oh dia tak tengok, dia tengok alas genu, dia tengok alas sana. Maka kita pun tak tahu orang puas. Kenapa? Kerana dia tak tengok, dia tengok kamu, dia tengok kat orang lain. Jadi adakah gitu maksud dia? Apa dia ada? Bila orang lelaki dengan orang puas ada, maka dengan sendiri wajib berhijab. Jadi Nabi kata dia tak tengok mung tengok dia. Lainlah kalau buta sama buta tak apalah. Buta sama buta sama-sama tak tahu. Ada. Jadi mu tengok. Jadi Nabi kata
Larangan ni dua-dua. Menandakan kita panggil apa ni, dosa ni dua-dua pihak. Baik, akhir sekali dah. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzuru rajulu ila auratir rajuli. Hadis riwayat Muslim daripada Abu Sa'id. Dia kata apa? Tak boleh la yanzur rajulu ila auratir rajuli. Tak boleh seorang lelaki tengok aurat lelaki yang lain. Walal mar'atu ila auratil mar'ati. Dan tak boleh seorang perempuan tengok pada aurat orang perempuan lain selain dia. Wala yufdir rajulu ila rajuli fi thawbin wahidin. Dan tak boleh seorang lelaki duduk bersama dalam satu pakaian dengan orang lelaki lain. Begitu juga wala tufdil mar'atu ila mar'ati fi thawbil wahidi. Dan tak boleh orang perempuan duduk dalam satu pakaian, berpakaian dengan satu pakaian dengan orang perempuan lain. Maknanya tak boleh kita tidur lah kita panggil, tidur dalam selimut yang sama, bersentuhan. Kerana dia boleh membawa pada perkara tak molek. Kan kita kan haram hubungan laki-laki puan-puan pun haram. Dia masing-masing ada aurat. Jadi mula-mula jaga aurat mata. Kita orang lelaki sama-sama lelaki ni, aurat kita dalam mazhab kita kita panggil apa? Pusat ngelutut kan. Jadi tak boleh mudah-mudah kita tengok sama-sama kita tengok bawah pusat. Tak boleh. Begitu juga orang puan ada aurat dia, orang puan dengan orang puan. Aurat kita panggil sama-sama kita muslimat. Aurat dengan orang kafir. Ada orang puan hak kafir. Ada dalam hukum dia. Kita ngaji dalam bab aurat. Yang penting sekali ialah bila dia aurat, tidak kata aurat ni orang jantan, aurat orang tina tak boleh. Bahkan aurat orang jantan pun, aurat tina pun tak boleh. Apatah lagi sampai pekat bersetuh tubuh dalam satu pakaian. Ini diharamkan oleh agama. Ni kita baca hadis lebih kurang banyak hadis ni, cuma Imam Nawawi bawa beberapa hadis berkait dengan jelasnya haram melihat pada perempuan ajnabi. Dan dia ni termasuk dalam dosa kita panggil dosa kecil. Cuma kalau tak dibasuh segera, dia akan jadi karat. Dia akan jadi karat. Apatah lagi buat berulang-ulang. Tengok tak ajin nyesah tengok. Lagi-lagilah dia akan merosakkan hati. Dan akhir sekali dia bawa pada memandang rengeh. Ada dosa kecil je. Duduk main dosa kecil je. Dia tak khabar dosa kecil tu duduk hipun jadi kohokak kohitan dalam hati dia. Akhir sekali dia pergi. Mula-mula tengok jauh, lepas tu kecek, lepas kecek agak hoha-hoha. Lepas tu kecek benda-benda ni boleh berlaku dalam kehidupan zaman dan tamu-tamu. Kalau kita duduk dengan cerita hak pejabat kan, dia kerja sekali mula-mula malu-malu. Dan main sebulan, setahun, 4 tahun, 6 tahun duduk main sepejabat agak, jadi suku adik-beradik, kecek ikut dah. Semua ni kenapa? Kerana kali dosa kecil kita tak cuci. Akhir sekali jadi mudah seolah-olah adik-beradik, padahal dia tu mahal. Kita kecek tu macam-macam di pejabat. Ini berlaku dalam kehidupan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah